Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan video bagi Sains Tingkatan 2 KSSM Bab 8 Daya dan Gerakan bagi subtopik 81 iaitu daya. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat 8.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai daya. 8.1.2 menerangkan daya mempunyai magnitud, arah dan titik aplikasi. 8.1.3 mengukur daya dalam unit SI. Dan 8.1.4 menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama tetapi bertentangan arah. Jom kita mulakan. Daya. Apakah itu daya? Okey, jadi cikgu nak sharekan di sini satu gambar yang menunjukkan sebuah pokok apple dan juga seorang lelaki yang sedang membaca buku. Okey, tiba-tiba apple-nya jatuh dan terkena kepalanya. Okey, dan inilah di antara daya yang terawal ditemui oleh manusia, iaitu daya graviti. Okey, yang mana ditemui oleh seorang ahli sains yang terkemuka iaitu Isaac Newton. Okey, yang mana Isaac Newton mendapat idea berkenaan tentang daya apabila ada sebiji apple jatuh daripada pokok dan terkena kepalanya. Okey, jadi simbol untuk daya ialah force. Okey, dalam bahasa Inggeris dan simbolnya ialah F besar. Okey, sementara bagi SI unit untuk daya pula ialah Newton, bersempena dengan nama Isaac Newton. Okey, dan simbolnya ialah N besar. Okey, dan daya ini wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, sebab kita sedia maklum bahawa daya ini ada bermacam-macam jenis daya yang kita akan pelajari selepas ini. Daya adalah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Okey, di sini cikgu nak sharekan dengan anda contoh bagi daya tarikan. Yang pertama adalah seperti daya yang digunakan untuk kita membuka minuman dalam tin, yang mana kita perlu menarik besi yang menutup yang berada di atas tin itu. Okey, yang seterusnya adalah gambar lastik. Okey, biasanya kita nak lastik dengan menggunakan batu. Jadi kita perlu menarik getah yang ada pada lastik itu sebelum kita lepaskan dia. Jadi ini kedua-dua ini adalah contoh daya tarikan. Terdapat banyak lagi contoh daya tarikan yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Boleh tak anda senaraikan? Okey, seterusnya kita nak lihat pula daya bagi tolakan. Contoh daya tolakan ialah ketika kita hendak menutup suis. Juga ketika kita hendak membuka suis lampu. Menutup dan membuka memerlukan daya tolakan. Okey, dan seterusnya adalah ketika kita hendak menutup laci almari kita. Kita perlu menolak laci tersebut ke arah dalam. Okey, jadi ini adalah contoh bagi daya tolakan. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey, jadi anda boleh fikirkan. Jadi kesemua ini iaitu tarikan dan juga tolakan memerlukan daya. Dan tarikan dan tolakan ini adalah daya yang dikenakan suatu objek bagi melakukan pelbagai aktiviti. Jom kita lihat contoh-contoh jenis daya. Contoh yang pertama ialah daya graviti. Seterusnya daya normal, berat, daya elastik, daya apungan dan juga daya geseran. Jadi kita akan mempelajari satu persatu setiap daya ini. Jom. Daya graviti. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Okey, jadi sebagai contoh, jika kita mempunyai bola dan kita cuba melepaskan bola tersebut, bola akan jatuh ke bawah.
walau setinggi mana pun bola itu kita lambung, bola tersebut akan jatuh ke bawah. Jadi ini membuktikan bahawa ada satu daya yang mengarah ke arah bumi, permukaan bumi dan seterusnya ke pusat bumi, iaitu kita kenali sebagai daya graviti. Contoh yang kedua pula adalah seperti mana pokok apple yang kita telah pun bincang sebelum ini, yang mana apple akan jatuh ke bawah. Dia tidak melompat ataupun bergerak ke arah atas ataupun ke arah tepi, ke arah kiri ataupun kanan. Begitu juga dengan semua buah-buahan bagi pokok-pokok yang lain. Semuanya akan jatuh ke arah bawah, ke arah bumi. Okey, dan ini adalah rupa yang kita boleh lukiskan bagi menerangkan tentang daya graviti. Walau di mana pun kita berada, walaupun mungkin di kutub selatan ataupun di bahagian bawah bumi, semua daya akan mengarah ke pusat bumi. Seterusnya ialah daya normal. Daya normal adalah daya yang terhasil apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, jadi keyword di sini adalah bersentuhan dengan permukaan. Contohnya ialah di sini sebuah kotak berada di atas meja. Jadi dia ada satu daya yang menunjukkan ke arah atas, ya, yang mana kita kenali dia sebagai daya normal. Okay. Dan seterusnya satu lagi daya ke bawah yang kita akan belajar sebentar nanti. Okay, seterusnya ialah burung yang berada pada dahan pokok. Okay, apabila burung itu bersentuhan dengan dahan pokok yang kekal di atas permukaan bumi, maka ia akan terhasillah satu daya ke atas yang kita kenali sebagai daya normal. Tetapi ia berbeza apabila burung itu terbang. Okay, apabila dia terbang, dia tidak bersentuhan dengan mana-mana permukaan. Jadi tidak ada daya normal yang bertindak ke atasnya apabila dia terbang. Tetapi apabila burung ini hinggap pada dahan ataupun terjatuh ke lantai, ke tanah, jadi akan ada wujud satu daya ke atas yang kita kenali sebagai daya normal ini. Dan satu lagi daya ke bawah yang bertentangan dengan daya normal. Okey, seterusnya ialah pokok di dalam pasu. Okey, apabila pasu ini diletakkan di atas tanah, maka ia akan bersentuhan dengan permukaan tanah. Jadi akan ada satu daya ke atas, iaitu daya normal. Dan juga satu lagi daya yang bertentangan dengan daya normal ini. Okey, jadi inilah dia daya normal yang wujud ataupun terhasil apabila sebarang objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Mungkin meja, tanah, dahan pokok ataupun lantai dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah berat. Okay, berat iaitu daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. Kita dah pun mempelajari tentang daya graviti yang mana semua daya yang melibatkan daya graviti ini akan mengarah atau bertumpu ke arah pusat bumi. Jadi berat ini pula adalah daya graviti tetapi yang bertindak ke atas suatu objek yang berada di atas bumi ataupun planet tersebut. Okey. Jadi seperti mana kita dah belajar tentang daya normal tadi, setiap objek yang bersentuhan dengan sebarang permukaan seperti contohnya tadi kotak bersentuhan dengan permukaan meja, jadi akan ada satu daya yang kita kenali sebagai daya normal dan satu lagi daya yang mesti bertindak bertentangan dengan daya normal, dan inilah yang dikenali sebagai berat. Okey, begitu juga dengan burung yang kita dah belajar tadi yang hinggap pada dahan, ya. Okey, maka terhasillah satu daya ke atas iaitu daya normal dan satu lagi daya yang bertentangan dengan daya normal ini iaitu berat burung tersebut.
Dan begitu juga dengan contoh terakhir tadi iaitu pokok. Ada satu daya ke atas iaitu daya normal apabila ia bersentuhan dengan lantai ataupun tanah. Okey, dan satu daya yang bertentangan iaitu berat pasu dan pokok tersebut. Okey, jadi inilah berat iaitu daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. Dan berat ini kalau kita dapat lihat semuanya adalah menghala ataupun mengarah ke bawah. Kerana adalah daya graviti. Seterusnya, daya yang kita akan belajar ialah daya geseran. Daya yang menentang gerakan. Okay? Dan bertindak di antara permukaan yang saling bersentuhan. Okey, jom kita lihat contoh gambar. Kita boleh lihat di sini ada seorang lelaki sedang menolak kotak kayu yang besar. Okey, dengan daya yang banyak. Kita boleh nampak dia letih. Okey, jadi sekarang ini kotak ini bergerak di atas permukaan lantai. Okey, kotak ini bersentuhan dengan permukaan lantai dan digerakkan apabila dikenakan satu daya tolakan daripada lelaki ini. Okey, tetapi ada satu daya yang menentang. Ya, anda boleh lihat di sini ya. Ada satu garisan merah di antara kotak dengan permukaan lantai. Okey, jadi cikgu nak pointkan di sini ya. Okey, dan inilah yang kita kenali sebagai daya geseran. F itu ialah daya. Okey, daya geseran. Iaitu daya yang menentang gerakan kotak itu yang menghala ke arah kanan. Okey, sedangkan daya geseran pula menghala ke arah kiri. Dia menentang. Jadi daya geseran ini berlaku di antara permukaan kotak di bawah dengan permukaan lantai. Okey, contoh lain ialah apabila kita menggosok permukaan kayu dengan kertas pasir untuk melicinkan permukaan kayu tersebut. Jadi daya geseran di antara kertas pasir iaitu permukaan yang kasar dengan permukaan kayu yang saling bersentuhan akan menghasilkan daya geseran. Dan daya geseran inilah yang boleh digunakan untuk melicinkan permukaan kayu. Dan contoh yang seterusnya adalah untuk menyalakan api dengan menggunakan mancis. Iaitu kepala mancis itu digosokkan bersentuhan dan digosokkan pada permukaan kasar pada kotak mancis tersebut. Okey, jadi saling bersentuhan antara kepala dengan permukaan kasar dan akhirnya akan menghasilkan satu daya dikenali sebagai daya geseran dan terhasillah api. Begitu juga kaedah masyarakat purba yang mana mereka hendak menyalakan api dengan menggosokkan dua permukaan batu. Okey, jadi apabila dua permukaan batu saling bersentuhan, okey, dan berhasilkan satu daya geseran apabila kedua-dua batu ini digosokkan secara bertentangan arah. Jadi menghasilkan satu daya menentang gerakan masing-masing lah. Satu ke arah kanan, satu ke arah kiri kan. Jadi berlaku gerakan yang bertentangan. Okey, jadi ia menerangkan tentang daya geseran iaitu daya yang menentang gerakan. Jadi terhasillah daya geseran dan terhasillah api daripada daya geseran tadi. Okey, jadi inilah dia contoh-contoh daya geseran. Next ialah daya apungan. Daya apungan adalah daya tujah. Okey, daya tujah maksudnya daya yang untuk menggerakkan objek itu ke atas ya. Okey, yang bertindak pada objek yang terapung di dalam suatu benda alik. Jadi daya tujah objek terapung dalam benda alik. Benda alik ini mungkin ialah air sungai, air laut, air Milo, air sirap, air kopi dan sebagainya, tetapi adalah dalam bentuk cecair.
Okey, jadi dalam apa juga cecair yang mana mempunyai objek yang terapung, jadi akan ada satu daya tujah yang membantu objek itu untuk kekal terapung. Dan inilah yang dikenali sebagai daya apungan. Okey, kita tengok satu contoh. Ini adalah seekor itik yang comel sangat anak itik ini. Okey, dan anak itik ini baru belajar berenang dan baru belajar mengapungkan dirinya di dalam air. Jadi akan ada satu daya daripada bawah yang membantunya untuk terapung. Dan inilah dia daya apungan. Daya apungan kalau kita lihat pada anak panah ini ya, dia menunjukkan ke arah atas. Okey, jadi inilah kaedah untuk kita melukis daya apungan. Okey, yang kedua ialah iceberg. Okey, ketulan ais yang banyak dekat kutub utara, kutub selatan. Okey, yang mana terapung di atas permukaan air laut. Walaupun iceberg ini sangat-sangat besar dan berat, tetapi ia boleh terapung kerana ada satu daya tujah, iaitu daya apungan yang bertindak ke atas iceberg ini. Okey, walaupun sangat besar dan berat, masih kekal terapung. Okey, dan seterusnya contoh lain yang boleh ada dekat negara kita, Malaysia, iaitu kayu balak yang diapungkan dan dihanyutkan ke dalam sungai daripada kawasan pedalaman dan kawasan penggunungan atau pembanjaran untuk dihantar ke kilang-kilang di tepi-tepi sungai. Jadi, ini juga contoh daya apungan yang membantu kayu balak yang sangat-sangat berat ini untuk terapung dan seterusnya dihanyutkan ke destinasinya. Okey, dan ada banyak lagi contoh-contoh daya apungan yang bertindak ke atas haiwan akuatik, ke atas objek-objek yang terhanyut ataupun timbul. Kita boleh lihat timbul di sungai, di tasik, di lautan dan sebagainya. Dan inilah dikenali sebagai daya apungan. Okey, daya yang seterusnya yang kita akan bincangkan hari ini ialah daya elastik. Apakah dia daya elastik? Daya elastik adalah daya yang terhasil dari regangan atau mampatan suatu bahan atau objek. Okey, jadi keyword di sini ialah regangan dan mampatan. Okey, contoh yang pertama yang cikgu nak sharekan dengan anda ialah suatu spring yang dikenakan dua daya ke atasnya, iaitu satu daya yang menarik ke arah kanan dan satu lagi daya menarik ke arah kiri. Jadi ia akan memanjang, okey, daripada nilai asalnya. Jadi inilah kita sebut sebagai regangan. Okey, dan ia adalah daya elastik. Okey, seterusnya contoh yang kedua adalah spring juga tetapi dimampatkan, yang mana ada dikenakan dua daya, satu daya ke arah bawah, satu lagi daya ke arah atas. Okey, jadi spring berkenaan akan lebih pendek daripada nilai asalnya dan ini kita kenali sebagai mampatan. Okey, contoh daya elastik yang lainnya selain daripada spring ialah getah, rubber band yang selalu kita gunakan untuk mengikat plastik makanan ataupun juga mengikat rambut, kan. Okey, dia boleh ditarik, diregangkan. Okey, jadi ia mempunyai daya elastik. Getah mempunyai daya elastik sama seperti spring. Contoh lain pula di sini adalah pembaris plastik yang mana kita boleh bengkokkan dia dan memberikan satu daya mampatan di situ. Jadi kesemua ini adalah objek yang boleh dikenakan regangan atau juga mampatan, okey, dan menghasilkan daya elastik. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang anda boleh nyatakan yang mana mempunyai daya elastik. Okey, jom kita lihat 4 situasi yang mana kita boleh gunakan untuk menyiasat kewujudan pelbagai jenis daya.
Okey, kita mulakan dengan situasi yang pertama, iaitu ada seorang lelaki sedang melambung bola ke arah atas dengan tinggi. Okey, dan apa yang boleh kita dapati ialah bola tersebut akan jatuh ke arah bawah. Walau setinggi mana pun lelaki tersebut membaling bola. Okey, dan inilah dia kewujudan suatu daya yang kita kenali sebagai daya graviti. Situasi yang kedua pula ialah sebuah kotak ditolak di atas meja di atas permukaan yang diletakkan kertas pasir. Kita sedia maklum bahawa kertas pasir mempunyai permukaan yang kasar. Jadi, permukaan yang kasar ini akan menentang gerakan blok kayu itu yang ditolak ke arah kanan. Okey, jadi blok kayu itu sukar untuk ditolakkan di atas kertas pasir berbanding dengan ketidakhadiran kertas pasir. Apabila tiada kertas pasir, blok kayu itu lebih mudah untuk ditolak dan lebih mudah pergerakannya ke arah kanan. Okey, tetapi sebaliknya berlaku apabila diletakkan kertas pasir. Okey, dan ini membuktikan ada satu daya yang menentang gerakan blok kayu ini untuk ke arah kanan, iaitu daya geseran yang wujud di antara blok kayu dengan permukaan kertas pasir yang saling bersentuhan dengannya. Okey, situasi yang ketiga pula ialah eksperimen untuk hukum Hooke's, yang mana kita boleh lihat di sini ada spring dan diletakkan pemberat di hujung spring ini. Jadi, apa yang kita boleh dapati apabila pemberat diletakkan di hujung spring, maka spring ini akan merenggang. Okey, merenggang akan semakin memanjang apabila pemberat itu ditambahkan lagi. Okey, dan ini kita kenali sebagai daya elastik, yang mana spring ini boleh diregangkan. Okay. Dan situasi yang terakhir cikgu nak sharekan dengan anda ialah blok kayu yang kecil ini, bongkah kayu yang kecil ini kelihatan terapung di dalam air yang diletakkan di dalam bikar. Okay, jadi ia akan terapung dalam masa yang lama. Jadi bongkah kayu terapung di atas air, dan ini ialah daya apungan, yang mana wujud satu daya tujah yang membantu objek tersebut terapung di dalam cecair. Dan inilah dia contoh-contoh kewujudan pelbagai jenis daya yang kita boleh perhatikan di dalam kehidupan harian kita. Daya adalah suatu kuantiti vektor, yang mana kuantiti vektor perlulah mempunyai magnitude. Apakah dia magnitude? Magnitude adalah suatu nilai. Contohnya ialah apabila suatu daya dikenakan ke atas suatu kotak sebanyak 100 Newton. Jadi 100 Newton ini adalah magnitude, iaitu nilai. Okey? Ataupun mungkin juga kotak tersebut dikenakan suatu daya sebanyak 1000 Newton. Wow, besar Jadi sehinggalah kotak itu penyet. Okay, jadi 1000 Newton itu adalah magnitude. Okay, itu maksudnya lah. Dan mempunyai magnitude adalah salah satu ciri kuantiti vektor. Selain itu, kuantiti vektor juga perlu mempunyai arah. Okay, jika suatu daya dikenakan ke atas kotak, maka kotak itu mungkin akan bergerak ke arah kiri ataupun ke arah kanan ataupun bergerak ke arah bawah. Okey, jadi kedua-dua ini membuktikan bahawa daya adalah kuantiti vektor, yang mana mempunyai magnitude dan mempunyai arah. Okey, jom kita lihat pula apakah definisi arah daya. Arah daya ialah arah di mana daya dikenakan ke atas suatu objek. Okey, yang mana akan merujuk kepada gerakan objek tersebut hasil daripada dikenakan daya. Okey, ke arah kanan, kiri atau ke bawah dan ke atas. Okey, seterusnya pula adalah titik aplikasi daya. Okey, kita boleh lihat di sini perkataannya ialah titik.
yang mana titik ini adalah bahagian daya yang dikenakan ke atas objek tersebut yang dalam keadaan tertumpu. Okey, tertumpu maksudnya daya yang paling banyaklah dikenakan pada suatu objek tersebut. Okey, untuk lebih memahami tentang titik aplikasi daya ini, jom kita lihat suatu contoh. Okey, di sini cikgu nak sharekan kepada anda suatu gambar meja yang mana di atasnya ada sebuah kotak. Okey, seterusnya kotak ini dikenakan suatu daya yang mana kita boleh nampak ada suatu tangan di situ menolak kotak tersebut. Jadi, apabila dikenakan daya, maka kotak itu akan bergerak ke arah kiri. Okey, dan inilah yang kita kenali sebagai arah daya. Okey, yang mana arah di mana daya dikenakan ke atas kotak. Okey, dan daya yang dikenakan tersebut adalah sebanyak 12 Newton. Wah, dan 12 Newton ini ialah magnitude. Jadi kita boleh lihat di sini ya, daya yang dikenakan ini mempunyai magnitude iaitu nilai dan mempunyai arah, maka ia membuktikan yang sememangnya daya ini adalah suatu kuantiti vektor. Okey, jadi di manakah dia posisi ataupun lokasi titik aplikasi daya? Okey, anda lihat pada gambar wajah ini dan inilah dia titik aplikasi daya. Okey, yang mana kita boleh lihat pada titik yang cikgu tandakan berwarna merah itu. Okey. Dan ini dikenali sebagai titik aplikasi daya. Okey, jom kita lihat penerangan bagi gambar wajah ini. Okey, bagi arah dia adalah mengikut arah anak panah pada gambar wajah ini. Sementara bagi titik aplikasi pula ialah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan ke atas kotak tersebut. Okey, jom kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua pula ialah kita dapat lihat di sini suatu hammer ataupun penukul yang sedang menarik suatu paku daripada kayu. Okey, jadi kita dapat lihat di sini kita perlu menarik hammer itu ke arah anak panah yang cikgu tunjukkan dengan anak panah yang berwarna merah. Yang berwarna hitam ni. Okey, ke arah sanalah. Okey, jadi daya yang dikenakan adalah sebanyak 25 Newton. Okey, sebab susah juga nak tarik paku ni. Okey, dan di manakah dia titik aplikasi daya? Titik aplikasi daya adalah pada di situ. Di hujung kepala penukul yang bersentuhan dengan kayu tersebut. Di situlah bahagian daya yang dikenakan ke atas permukaan kayu itu oleh penukul ditumpukan untuk kita menarik paku tersebut. Dan ini adalah titik aplikasi daya bagi aktiviti ini. Pengukuran dan unit daya. Kita sudah sedia maklum bahawa berat objek adalah daya tarikan graviti terhadap objek tersebut. Okey, jadi berat daya ialah bergantung kepada tarikan graviti. Okey, tapi di bumi daya tarikan graviti menghampiri 10 Newton kilogram negatif 1. Daya tarikan graviti ini adalah berbeza-beza mengikut lokasi. Ataupun jika planet yang berbeza, maka daya tarikan graviti ini juga adalah berbeza. Okey, jom kita lihat contoh bagaimana kita hendak menghitung berat bagi suatu objek yang mempunyai jisim yang berbeza. Okey, jom kita mulakan. Di sini cikgu sharekan kepada anda pengiraan bagi dua objek yang mempunyai jisim yang berbeza, iaitu yang pertama, jisim objek tersebut iaitu sebanyak 100 gram. Yang kedua pula bagi objek yang mempunyai jisim sebanyak 1 kilogram. Okey, kita mulakan dengan 100 gram terlebih dahulu. Kita perlu tukarkan dulu kepada unit gram kepada unit kilogram. Jadi 100 gram adalah bersamaan dengan 0.1 kilogram dan kita darabkan dengan nilai bagi daya
tarikan graviti bumi, iaitu 10. Jadi adalah sama dengan 1 Newton. Jadi 1 Newton ini adalah nilai bagi berat objek yang jisimnya adalah sebanyak 100 gram di bumi. Okey, jom kita lihat pula bagi jisim objek yang lebih besar, yang lebih berat, iaitu 1 kilogram. Okey, jadi 1 kilogram kita darabkan dengan 10 nkg negatif 1. So, kita akan dapat nilainya sebanyak 10 Newton. Dan 10 Newton ini adalah berat bagi objek yang mempunyai jisim sebanyak 1 kilogram di bumi. Okey, kedua-dua objek ini adalah berbeza beratnya apabila diletakkan di bulan, kerana daya tarikan graviti di bulan adalah lebih rendah daripada di bumi. Jadi, berat kedua-dua objek ini adalah lebih rendah di bulan jika dibandingkan dengan bumi, kerana daya tarikan graviti yang lebih rendah. Tetapi berat objek ini akan bertambah jika diletakkan di planet yang mempunyai daya tarikan graviti lebih tinggi daripada bumi. Contohnya di Mushtari. Okey, jadi berat objek dipengaruhi dengan ataupun dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sesuatu tempat, tetapi jisim objek itu tidak berubah. Okey, so itulah perbezaan antara berat dengan jisim. Okey, kita akan teruskan dengan membincangkan tentang berat objek. Okey, berat objek boleh dihitung atau diukur dengan menggunakan suatu alat yang kita kenali sebagai neraca spring. Seperti dalam gambar wajah ini, anda mesti pernah lihat di makmal, kan? Okey, jadi neraca spring ini akan digunakan untuk mengukur berat bagi sesuatu objek. Di sini cikgu sharekan dengan anda suatu pemberat yang diletakkan atau digantung pada neraca spring yang mana mempunyai jisim sebanyak 50 gram bagi setiap satu unitnya. Okey, jadi beginilah kaedah untuk anda mengukur berat suatu objek. Hanya letakkan objek tersebut di hujung neraca spring dan kita pegangkan daripada atas. Jadi, apabila pemberat diletakkan di hujung neraca spring ini, jadi spring yang ada pada neraca ini akan memanjang, okey, ke arah bawah, kerana kita tahu graviti bumi ke arah bawah, kan? Okey, jadi daya inilah yang kita kenali sebagai berat. Okey, yang mana bergantung kepada daya tarikan graviti yang bertindak kepada objek tersebut. Okey, jom kita lihat perbincangan tentang eksperimen ringkas ini. Okey, daya yang bertindak pada objek adalah daya graviti. Okey, bergantung kepada daya graviti sesuatu tempat. Okey, magnitud daya yang diukur dengan menggunakan neraca spring. Okey, jadi berat memang alat pengukurnya adalah neraca spring. Kita tak boleh nak ukur berat dengan menggunakan penimbang. Penimbang yang kita selalu guna untuk menimbang barang makanan ataupun berat badan kita, kan? Itu kita sebut sebagai penimbang. Okey, itu hanya untuk mengukur jisim. Tapi untuk berat kita gunakan neraca spring. Okey, seterusnya unit daya. Unit bagi pengukuran ini ialah Newton, yang mana simbolnya adalah N besar. Okey, dan kuantiti fizik yang diukur oleh eksperimen ini ialah berat objek. Okey, jadi bagaimanakah jika pemberat itu ditambah? Okey, jika pemberat hanya satu sahaja, okey, bacaan neraca spring akan lebih rendah. Tetapi jika pemberat itu ditambah kepada 1 unit lagi, 2 unit lagi, sehinggalah mencapai 200 gram, 300 gram, jadi bacaan neraca spring juga akan bertambah, kerana spring akan semakin memanjang ke bawah dan bacaan akan makin lebih besar. Okey, ini adalah kaedah bagaimana untuk kita menghitung berat sesuatu objek. Okey, yang kedua yang cikgu nak sharekan dengan anda di sini pula adalah bagaimana untuk kita mengukur daya geseran. Okey, contoh aktiviti yang kita boleh gunakan ialah kita letakkan satu bongkah kayu di atas suatu permukaan meja ataupun lantai dan kita lekatkan tali pada bongkah kayu tersebut dan tali itu kita sangkutkan dengan neraca spring. Okey, jadi kita cuba tarik
neraca spring itu bersama-sama dengan bongkah kayu itu. Okey? Dan daya yang menghalang gerakan bongkah kayu apabila kita tarik. Jadi ini yang kita kenali sebagai daya geseran. Daya geseran ini akan bertambah jika kita letakkan bongkah kayu tersebut di atas permukaan yang lebih kasar. Contohnya permukaan meja yang kasar ataupun juga kita letakkan kertas pasir. Okey, dan ini kerana daya geseran ini akan bertambah sebab dia menghalang gerakan bongkah kayu yang ditarik. Okey. Seterusnya magnitude daya geseran ini kita boleh ukur dengan menggunakan neraca spring. Semakin sukar untuk kita gerakkan bongkah kayu, maka bacaan akan semakin bertambahlah. Okey, dan unit daya macam tadi juga ialah Newton. Dan permukaan licin macam Cikgu cerita tadi, bacaan neraca spring akan lebih rendah kerana tidak ada daya yang menghalang. Bukan tidak ada lah, kita katakan gunakan istilah kurang daya yang menghalang gerakan. Kalau ada pun sangat sedikit kan. Okey, tetapi ia berbeza dengan permukaan yang lebih kasar. Jadi yang daya yang menghalang gerakan iaitu daya geseran ini adalah lebih besar. Maka bacaan neraca spring juga adalah lebih besar. Jadi bagi kedua-dua aktiviti yang kita telah pun bincangkan tadi, neraca spring boleh digunakan untuk menghitung magnitude daya bagi menentukan berat objek dan juga bagi menghitung magnitude daya geseran. Okey, kerana neraca spring digunakan untuk menghitung daya dalam unit Newton. Jom kita bincangkan tentang pasangan daya tindakan dengan daya tindak balas. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Seperti mana dalam kehidupan kita juga, setiap tindakan kita biasanya akan mencetuskan satu tindak balas. Betul? Okey, jadi seperti inilah ya, juga daya tindakan yang terhasil akan menghasilkan pula daya tindak balas. Okey, yang mana bagi hukum Newton ketiga menyatakan bahawa kedua-dua daya ini mempunyai magnitud yang sama tetapi arah yang bertentangan ataupun berlawanan. Jom kita lihat bagaimanakah kita cuba untuk memahami hukum Newton ketiga ini berdasarkan 3 situasi. Okay, situasi yang pertama ialah jasad yang kekal di atas meja. Okay, yang mana cikgu boleh simpulkan daripada segi penerangan iaitu suatu objek yang pegun di atas suatu permukaan. Okey, situasi yang kedua pula yang kita akan bincangkan ialah jasad yang terapung di atas air. Okey, objek yang kita nampak terapung yang timbul di atas apa saja jenis cecair ataupun benda alir. Okey, dan seterusnya adalah situasi yang ketiga apabila dua troli ataupun dua objek yang saling bersentuhan dilepaskan dengan menggunakan mekanisme spring dan akan bergerak ke arah yang bertentangan tetapi dengan jarak yang sama. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu situasi ini. Dan kita akan cuba kenal pasti apakah dia daya tindakannya dan apakah pula daya tindak balas yang terhasil. Okey, jom kita mulakan dengan situasi yang pertama. Kita dapat lihat di sini ada sebuah buku diletakkan di atas meja dalam keadaan pegun. Jadi maksudnya dia tidak bergerak lah. Okey, dan apakah daya yang bertindak ke atasnya? Seperti mana yang kita dah belajar tadi, daya yang bertindak ke atas dia arah ke atas ialah daya normal. Sementara lagi satu daya ke arah bawah ialah berat. Okey, jadi kita boleh nampak dekat sini ada dua daya bertindak ke atas objek yang kekal pegun. Okey, pada suatu permukaan. Jadi daya tindakan bagi situasi ini ialah berat. Okey, kenapa berat? Kerana buku ini diletakkan di atas suatu permukaan yang mana setiap objek di atas bumi akan dikenakan daya tarikan graviti. Jadi daya tindakan ialah berat
Sementara daya tindak balasnya adalah daya normal, iaitu yang mengarah ke atas, yang bertentangan arah, tetapi mempunyai magnitude yang sama, iaitu membawa maksud bahawa berat objek tersebut adalah sama nilainya dengan daya normal bagi objek tersebut. Jika berat buku itu adalah 2 Newton, maka daya normalnya juga adalah 2 Newton. Okey, kita teruskan dengan situasi kedua, iaitu jasad yang terapung di atas air. Okey, di sini adalah suatu bongkah kayu yang terapung di atas air. Di atas air di dalam sebuah bikar. Okey, jadi ada dua daya yang bertindak ke atasnya. Okey, yang pertama itu adalah daya apungan. Kita dah pernah belajar sebelum ini. Dan yang kedua adalah berat. Okey, jadi yang mana satukah merupakan daya tindakan? Okey, sama juga seperti mana objek yang kita dah bincangkan dalam situasi satu. Okey, yang mana daya tindakannya ialah berat. Kerana daya tarikan graviti bertindak ke atas objek ini. Okey, jadi berat adalah daya tindakan. Dan sementara daya tindak balas pula adalah daya apungan, iaitu yang bertentangan arah, yang berlawanan arah dengan berat, ke arah bawah, tetapi daya apungan ke arah atas. Okey, jadi dua daya ini saling bertentangan, berlawanan. Okey, jadi sekarang ini kita boleh lihat daya tindakan adalah sama magnitudenya dengan daya tindak balas. Jadi, berat adalah sama dengan daya apungan. Jika berat adalah 100 Newton, maka daya apungan juga adalah 100 Newton. Jadi, sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, jom kita lihat pula situasi yang ketiga. Okey, ada dua troli bersentuhan. Okey, di sini kita boleh nampak saling bersentuhan yang mana ada spring di tengahnya. Okey, satu ke arah kiri dan satu lagi ke arah kanan. Anda boleh lihat anak panah di sini. Okey, dan spring itu dimampatkan di tengah-tengahnya. Okey, kenapa dimampatkan? Kerana kita boleh lihat anak panah satu ke kiri, satu ke kanan kan. Jadi dia memampatkan spring di tengah. Okey, dan daya bagi kereta yang pertama adalah daya tindakan. Dia menolak ke arah kiri. Manakala yang kedua adalah daya tindak balas. Okey, apa yang berlaku selepas kedua-dua troli ini dilepaskan? Maksudnya kita gunakan daya tangan kita satu ke kiri, satu ke kanan, menolak ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lepaskan. Jadi apakah yang akan berlaku? Inilah hasilnya. Setelah dilepaskan, kedua-dua spring ini iaitu kedua-dua troli ini iaitu troli satu dan troli yang kedua akan bergerak ke arah yang bertentangan. Okey, bagi troli yang satu, sebelum ni dia bergerak ke arah kiri, tetapi sekarang ke arah kanan, tetapi sekarang ia bergerak ke arah kiri. Anak panahnya berbeza dengan yang sebelum. Okey, selepas dan sebelum berbeza. Sama juga dengan troli yang kedua. Selepas dia bergerak ke arah kanan tetapi sebelum ke arah kiri. Okey, jadi kita boleh nampaklah bertentangan arah. Dan sesama diorang pun, sesama dua troli ini juga mempunyai arah yang berbeza. Okey, jadi ini adalah daya tindak balas bagi objek tersebut. Okey, jadi kita boleh lihat di sini apakah yang berlaku ya. Daya tindakan ialah daya elastik. Okey, sementara daya tindak balas juga adalah daya elastik, tetapi yang bertentangan arahnya. Jadi kita boleh lihat di sini ya. Walaupun daya tindakan dan daya tindak balas adalah berbeza arah, tetapi kedua-duanya akan mempunyai magnitud yang sama nilai Newtonnya. Okey, kalau 1000 Newton maka daya tindak balas juga adalah 1000 Newton, cuma arah berbeza. Ianya sama seperti mana situasi 1 dan juga situasi 2.
Jadi, hukum Newton ketiga ini diterangkan menerangkan tentang daya tindakan dan daya tindak balas yang berpasangan. Okey, tapi mempunyai magnitude yang sama nilainya, tapi arah yang bertentangan, dan ini diterangkan dengan jelas bagi ketiga-tiga situasi ini. Sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Bye semua.